Assalamualaikum, nama saya Nurul Hana binti Suhaimi, bernombor matrik C20A1588. Saya merupakan pelajar semester 7 di Universiti Malaysia Kelantan dan saya merupakan pelajar Teknologi Kreatif dan Warisan Seni Halus. Saya menjalankan latihan industri di Ani Kartini Madian Studio bermula 14 November 2023. Saya menjalankan latihan industri ini selama 2 semester di Studio Ani Kartini Madian Studio yang merupakan studio pembuatan arca. Arca ialah istilah yang merujuk kepada patung atau ukiran 3 dimensi daripada batu, kayu, logam atau bahan lain yang mewakili figura manusia, haiwan atau objek lain. Saiz patung boleh berbeza-beza dari yang sangat kecil hingga sangat besar. Arca telah menjadi sebahagian daripada sejarah dalam pelbagai budaya di seluruh dunia. Ani Kartini binti Madian merupakan seorang pengarca berasal dari Kuching, Sarawak. Beliau memulakan kerjaya seni pada 2008. Beliau menggunakan pelbagai jenis kayu dalam penghasilan karyanya yang juga merupakan elemen utama dalam penghasilan arca yang diciptanya. Kebanyakan arca yang dihasilkan Ani Kartini diambil dari lukisan dan tekstil Puak Kumbu asli Sarawak. Tekstil Puak Kumbu asli Sarawak yang ditenun oleh wanita Dayak digabungkan dalam banyak ritual, kitaran hidup dan arca istimewa termasuklah kelahiran anak, upacara dewasa sehinggalah ke pengebumian. Di dalam studio ini diketuai oleh Ani Kartini binti Madian yang merupakan studio director dan juga 2 orang asisten iaitu Amirul Yazid dan Haziq Firdaus. Seterusnya tugasan. Tugasan pertama adalah penghasilan idea. Penghasilan idea kebiasaannya dihasilkan oleh Ani Kartini Madian iaitu studio director dan kebiasaannya proses ini dilakukan berdasarkan perbincangan dan permintaan klien. Seterusnya pemprosesan. Pada bahagian pemprosesan, kami dibagikan kepada kerja masing-masing sama ada penyediaan bahan, pembentukan karya dan sebagainya. Setelah proses penghasilan idea dilakukan, kami akan diberikan tugas masing-masing dan bahagian ini mengambil masa yang agak lama untuk menghasilkan karya yang berkualiti. Selain itu, kemasan akhir. Proses kemasan akhir biasanya dilakukan oleh asisten yang mana proses ini merupakan proses yang amat dititik beratkan sebelum hasil akhir karya dikeluarkan. Proses ini juga memerlukan seseorang yang tekun dan teliti bagi memastikan penghasilan yang memuaskan. Seterusnya pelaksanaan tugasan, iaitu penghasilan komponen. Proses pertama yang kami perlu lakukan adalah menyusun kayu dan melekatkan kayu-kayu menggunakan gam kayu. Setelah melekatkan kayu, kami perlu mengetatkan kayu tersebut menggunakan apit bagi mengelakkan kayu tersebut bergerak. Seterusnya kami perlu mengetuk permukaan kayu yang telah dilekat bersama untuk memastikan permukaan kayu rata. Setelah melekatkan kayu dan memastikan kayu dalam keadaan baik, kami perlu menekat bulat untuk dipotong bagi menghasilkan bentuk bulat. Proses ini memerlukan kami untuk menggunakan mesin bandsaw untuk memotong kayu. Proses seterusnya adalah proses membentuk bulat di tengah. Proses ini mengambil masa yang agak lama bergantung kepada ketebalan kayu yang akan ditebuk. Mesin yang digunakan untuk proses ini adalah mesin drill press. Seterusnya penggunaan belt descender bertujuan untuk meratakan permukaan angle kiri kanan dan memastikan hasilnya lebih kemas. Proses seterusnya juga merupakan proses sander yang bertujuan untuk memastikan permukaan kayu rata dan kemas. Seterusnya, masalah yang dihadapi. Masalah pertama adalah penggunaan mesin. Sepanjang proses menghasilkan sesebuah karya, kami menggunakan pelbagai mesin seperti mesin Dremel, sawdust, bandsaw, sander dan juga drill press. Setiap mesin yang mempunyai kegunaan tersendiri dan kami perlu belajar cara penggunaan yang betul. Hal ini mengelakkan terjadi kemalangan atau kerosakan kepada komponen yang perlu dibuat. Seterusnya, cara mengecat. Cara mengecat juga amat penting untuk menghasilkan kerja yang kemas dan cantik. Kebiasaannya proses mengecat mengambil masa dan memerlukan 2 hingga 4 layer untuk memastikan hasil yang lebih memuaskan dan jika tidak, kami perlu mengulang proses mengecat tersebut untuk hasil yang lebih kemas. Seterusnya penggunaan resin. Resin juga merupakan salah satu bahan penting dalam menghasilkan sesebuah karya di studio ini. Penggunaan resin adalah sangat berhemat dan perlu mengikut nisbah sukatan supaya ia mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah resin dituang ke permukaan karya, kami perlu menunggu ia mengalir menutup setiap permukaan dan perlu menggunakan torch gun untuk memastikan tiada buih di permukaan kayu. Seterusnya, ini merupakan contoh hasil akhir yang telah dihasilkan di
Studio Ani Kartini Madian. Selama saya menjalankan latihan industri, saya berpeluang dibawa untuk menghadiri beberapa exhibition iaitu Solidarity for Palestine yang dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir. Selain itu juga menghadiri solo exhibition iaitu bertempat di Co-Design by Syafiq Haris dan juga Dystopia by Hishamuddin Abdullah. Kesimpulannya, sepanjang perjalanan latihan industri yang saya jalankan di Ani Kartini Madian Studio, saya dapat belajar banyak perkara baru seperti penggunaan mesin, penggunaan bahan. Selain itu juga saya diberi peluang untuk menghadiri exhibition yang dilakukan oleh pengkarya-pengkarya yang terkenal.